Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat sambung balik perbincangan berkenaan dengan kitab kita ni ataupun buku kita ni 40 sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang palsu ataupun diragui riwayatnya. Dan alhamdulillah kita malam ni kita sambung pada muka surat 14 lah, kepada nombor 3, nombor 3, iaitulah riwayat palsu mengenai Nabi dilarang menanggalkan capal pada malam Isra' dan Mi'raj. Ni kita selalu dengar kan, tapi insya-Allah kita nak ambil apakah pengajarannya, apakah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh amalkan. Cerita pasal capal ni apa dia kan, nanti kita tengoklah hadis-hadisnya. Okey. Masyhur dalam kalangan masyarakat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menanggalkan capalnya, yakni kasut ataupun seliparnya, ketika malam Mi'raj berlaku. Memang kisah ini mempunyai riwayatnya, namun marilah kita melihat pandangan ulama berkenaan dengan kisah ini. Di dalam riwayat tersebut menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma asriya bihi lailatul mi'raj ila as-samawat al-ula wa wasala ila al-arshi al-ma'la arada khala'an alayhi akhidan min qawlihi ta'ala li sayyidina Musa hina kalamuhu أو كلامه فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى فنودي من العلية الأعلى يا محمد لا تخلع نعليك فإن العرش يتشرف بقدومك متعنلا ويتفخر على غيره متبركا فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي قدميه النعال أو نعلان وحصل له بذلك عز وشأن. Baik, adalah Nabi SAW ketika malam Mi'raj. Isra' ni dari apa ni, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tu namanya Isra'. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa tu, Masjidil Haram tu naik ke langit lah, Masjidil Aqsa naik ke langit lah. Itu Mi'raj. Dan Mi'raj ni kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar, dia macam tangga kan. Adalah pandangan-pandangan para ulama, cuma kita nak kata Mi'raj ini adalah naik ke langit. Isra' yang daripada kita sebut tadi, yang mana Allah sebut dalam surah Isra' pada ayat yang 1 tu, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu dipanggil Isra', daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ke langit dipanggil Mi'raj. Okey. Kemudian baginda sampai ke arasy yang paling tinggi. Lalu baginda ingin menanggalkan capal kerana mengingati firman Allah Subhanahu wa taala ketika berkata kepada Musa, "Tanggallah capalmu, kasutmu ataupun seliparmu, kerana sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci Tua." Dan baginda Nabi SAW diseru oleh Yang Maha Tinggi, "Wahai Muhammad, jangan tanggalkan dua capalmu, kerana sesungguhnya arasy berasa mulia dengan kehadiranmu memakai capal." Dan berbangga dengan yang lain untuk mengambil berkat. Maka Nabi SAW pun naik ke arasy dalam keadaan kakinya ada capal, dan baginda Nabi SAW memperoleh kemuliaan dan juga kehebatan, kemuliaan dan juga keagungan dengan sebab naik ke arasy Nabi SAW pakai capal. Kita tengok dululah riwayat ni. Okey, antaranya riwayat yang menyebutkan tentang kisah ini diriwayatkan dalam hadis, dalam kitab Al-Athar Al-Marfu'ah fil Ahadith Mawdu'ah, karangan daripada Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi. Abdul Hayy Al-Laknawi kata beliau, kita tengok dulu pandangan para ulama ke sini, kita baca dulu habis, nanti tengok ada fiqahnya kita boleh ambil, kemudian tentang kritikan dari riwayat dan sebagainya. Baik, Al-Allamah Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi berkata, mari kita sebutkan sebahagian kisah-kisah yang banyak dibawa oleh penceramah pada zaman kita. Zaman dia tu ramai lah. Dalam majlis nasihat mereka. Majlis nasihat ni majlis ceramah-ceramah mereka lah. Dan mereka sangka kisah ini sahih sedangkan ia dusta lagi palsu. Kata Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi. Baik, kata Syekh Al-Allamah Ali Al-Halabi dalam kitabnya Mawsu'ah Al-Hadis wal-Athar Ad-Da'ifah wa Mawdu'ah, turut mengisyaratkan hadis ini palsu. Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah.
Kemudian juga kisah ini merupakan kisah palsu, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas siapa yang merekanya, menciptanya. Tidak sahih riwayat-riwayat yang menyatakan berlaku perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggalkan capaknya ketika Mi'raj. Ini dalam fatwa Syabakah Islamiah. Kisah ini juga tidak sahih daripada Nabi SAW, tidak wujud dalam pembukuan kitab-kitab hadis seperti mana yang kami tahu. Ini kata Syekh Dr. Saleh Al-Munajjid dan ulama-ulama yang lain. Okey, jadi kalau kita tengok ni, ramailah para ulama yang menyatakan riwayat cerita tentang tanggal capal apa benda semua ni kan adalah riwayat yang palsu. Yang pertama sekali menyebutnya ialah Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi. Ni satu orang ulama India. Dia dekat satu tempat namanya Bandar di India, dan dia ni dikatakan sebagai keturunan daripada Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi SAW. Dan kalau orang mengaji kat Timur Tengah ni memang dekat Pakistan, India ni memang terkenal lah. Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi ni memang pakar ulama hadis, dan dia mengarang satu kitab tu yang khusus menceritakan tentang, mengumpulkan tentang hadis-hadis palsu. Jadi baca kitab jangan silap, kitab hadis ni rupanya hadis palsu. Jadi kena tahu cam nama kitab tu sendiri, dan sebab tu dia sebut nama kitab tu Al-Athar Al-Marfu'ah fi Al-Hadith Al-Mawdu'ah. Kan, maksudnya cerita tentang hadis-hadis palsu, hadis-hadis rekaan. Baik, itu satu. Itu pandangan Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi, dan beliau ni ramai jugalah muridnya, antaranya Abu Hasan Ali An-Nadwi. Tu juga antara dia punya guru-guru ataupun murid-murid beliau lah. Dan beliau dah meninggal lah, rahimahullah. Okey, itu ulama yang pertama. Ulama yang kedua, Syekh Ali Al-Halabi. Ini anak murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Satu ulama hadis yang besar, meninggal dah kena Covid. Baru juga dalam setahun lebih sikit lah kot. Rahimahullah. Saya pun sempat banyak juga mengambil ilmu daripada beliau ni, Syekh Ali Al-Halabi, antara yang pakar hadis lah dekat Jordan, dan pakar hadis jugalah diiktiraf di rantau Arab sendiri, negeri Arab. Baik, beliau juga menyatakan bahawa, dan dia ada kitab Mawsu'ah. Mawsu'ah ni ensiklopedia. Dia ada pembukuan khusus dia dengan Syekh Masyhur Hasan Ali Salman. Ni dua-dua ni murid Syekh Albani yang paling utama, dan mereka sangat ke depan lah dalam bidang hadis, Syekh Ali Al-Halabi dan Syekh Masyhur Hasan Ali Salman. Dan kalau dekat Jordan tu ada markas Al-Albani lah. Kat situ ada daurah, ada apa, lebih kurang macam tempat kita ni lah. Ada daurah, ada perbincangan ilmiah, tiap-tiap tahun ada. Kan, cuma dia punya pengasas, dia punya orang yang penegak tu dah meninggal dah, antaranya Syekh Ali Al-Halabi. Jadi dari satu kitab ensiklopedia yang apa kita kata, yang memang berbelah-belah puluh jilid lah. Dalam tu dihimpun semua hadis-hadis palsu dan hadis-hadis dhaif. Dan antaranya cerita tentang capal yang dikatakan Nabi SAW menanggalkannya pada yang tidak menanggalkannya pada malam Isra' dan juga Mi'raj. Ini kita kata antara pendapat dan juga pandangan para alim ulama berkenaan dengan perkara ini. Nanti kita akan detailkan capal ni, sejarah dia, kemudian logo dia, kemudian juga sunnah-sunnah Nabi dengan kasut ni ada tak apa, dengan capal ni ada tak sunnah-sunnah Nabi. Jadi kita bincanglah kejap lagi. Dan kemudian juga kita nak pergi dulu kepada capal Nabi SAW. Okay, kita tengok dulu sikit kat bawah tu. Rupa, bentuk dan ciri-ciri capal memang ada dalam beberapa riwayat hadis, yang mana sebahagiannya sahih dan sebahagiannya pula dhaif. Nanti kita tengok riwayat pada Anas bin Malik, riwayat daripada Thabit Ad-Bunani, riwayat daripada ulama-ulama hadis yang lain. Kajian berkaitan bentuk capal dan ciri-cirinya juga sememangnya dilakukan oleh ulama silam terdahulu. Antaranya Al-Hafiz Al-Iraqi. Dia sebut ciri-ciri capal itu lakaran macam mana, berapa inci, panjangnya, pendeknya dan sebagainya. Tapi bukan bermaksud suruh melakarkan capal tu. Nanti kita bincang. Okey. Kemudian, jika capal sebenar milik Nabi SAW, sememangnya para ulama sepakat keharusan untuk diambil berkat daripadanya. Jika capal kasut Nabi yang sebenar. Sebab nanti kita akan tengok riwayat-riwayat ni, saya baca habis dulu. Adapun capal yang ada sekarang, ia tidak ada bukti riwayat maupun sains. Ia datang daripada Nabi SAW, apatah lagi daripada sudut logo dan replika itu tersendiri. Macam-macam saiz ada kan. Ni kata Nabi punya, ni kata Nabi punya, dan macam-macam lagi. Takkanlah pula dia punya tapak tu membesar ke apa. Okey. Perbuatan mengambil berkat dan logo dan replika capal berlaku khilaf dalam kalangan para ulama, namun pendapat yang tepat ialah tidak diharuskan. Demikianlah dinyatakan oleh Allamah Al-Laknawi kerana ia sebagai sadduz zari'ah, menutup pintu-pintu keburukan. Itu ringkas kita kata tentang perbincangan apa yang kita nak sebutkan pada malam ini. Baik, kita nak pergi dulu sejarah capal ni. Sejarah capal ni, dia sebenarnya memang kalau tengok daripada hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dalam riwayat Imam Al-Bukhari,
Yang mana anak murid dia pun riwayat juga, namanya Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani ni anak murid kepada sahabat Nabi Anas bin Malik. Dia tanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimanakah capal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Maka dia menyatakan bahawa capal Nabi ni dia tidak berbulu. Satu. Yang kedua, dia qibalan. Qibalan ni dia ada dua tali. Dua tali ni maksudnya, ni tapak kasut tu, dia ada dua tali melekat kat macam tu. Dua tali melekat macam tu. Itu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan dia tak detailkan berapa inci, berapa apa semua dan sebagainya, tak ada pendetailan, tapi nanti kita sebut apa pandangan Al-Iraqi tentang perkara ini dan apa pandangan para ulama-ulama yang lain. Baik, itu satu. Maksudnya di sini kalau kita tengok capal daripada capal Nabi SAW itu, rupanya bila Nabi SAW dah wafat, kata Imam Az-Zahabi dalam Siyar wa Alamun Nubala dan juga ulama-ulama yang lain lah, dia beralih kepada simpanan tangan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kemudian pergi kepada Maimunah bintul Harith, dan kemudian capal tu kata Syekh Ahmad Taimul Bashar, ni juga satu ulama yang hebat juga, dia ada karang satu kitab Al-Athar An-Nabawiyah, kan maksudnya nak tahu tentang rambut Nabi ke apa semua ni, dia ada sebut riwayat-riwayatnya, dan kemudian dia sebut hukum-hukum bertabaruk apa benda semua yang berkaitan lah. Dia satu kitab yang bagus, sangat adil dia punya perbincangan, dan kebanyakan apa yang disebutkan itu memang tak, kita kata tak diyakini lah 100%. Kita nak bertabaruk tu kerana benda tu benda yang dah lama, kan, dalam simpanan tu dan sebagainya. Maka kata Syekh Ahmad Taimul Bashar, capal Nabi tu daripada Mekah Madinah tu dia berpindah ke Damsyik Syria. Dia dipegang oleh Banu Al-Hadid. Banu Al-Hadid maksudnya daripada, kita kata keturunan lah Banu Al-Hadid di Damsyik di Syria, dan mereka simpan. Dan akhirnya lepas pada itu tak tahu dah ke mana capal tu. Maksudnya daripada sudut dia punya originality dia tu sendiri pun, original pun kita tak tahu macam mana, dan kemudian telah hilang, tak ada siapa-siapa boleh claim kata saya dapat daripada ni riwayat, ambil daripada ni, tak ada. Kan? Sebab dia satu benda yang sukar untuk kita nak dapat, untuk kita nak tahu. Baik, itu satu dia punya perbincangan. Yang kedua, kalau kita tengok juga dekat sini, bila saya nyatakan tentang, ada juga di kalangan para ulama yang menyatakan bahawa ada dia punya, kita kata kita kata hadis-hadis yang berkaitan tentang capal ni. Tadi pertama kita kata dalam riwayat Thabit Al-Bunani daripada Anas bin Malik dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Baik, yang kedua, ada riwayat yang Nabi cerita juga tentang capal ni. Kata Nabi SAW, istakthiru minan ni'al. Maksudnya kamu pakailah selipar, pakailah kasut. Kalau kita tengok, ini adalah riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian kata Nabi SAW, kamu pakailah kasut, pakailah selipar. Tapi Nabi tak kata dia dapat fadilat ke apa ke, tak ada. Kan, Nabi menunjukkan bahawa dia adalah satu orang yang normal kehidupan manusia, dia mesti alas kaki dia lah. Nabi sebut pakailah kasut. Maksudnya untuk alas kaki pakailah kasut supaya apa, sekian-sekian dan sebagainya, tak ada. Cuma kita kata secara secara maklumnya, semua kita maklum memang kena pakai kasut lah, kan, nak lindungi daripada apa dan sebagainya. Maka kata Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis tu, beliau menyatakan maksud Nabi kata banyaklah pakai kasut, maksudnya pakai selipar lah, pakai kasut, pakai capal lah, tapi bukan macam capal Nabi. Nabi kata dalam makruf, maksudnya makruf kita pakai hari ni, yang ni lah kita pakai. Itu maksudnya. Baik, kerana apa? Kerana kata Imam Nawawi, supaya dapat melindungi daripada seolah-olah macam kita naik kenderaan tu ada benda yang tahan. Kata Imam Nawawi, jadi kalau kita pakai selipar tu seolah-olah tahan kita daripada benda-benda duri, daripada benda-benda yang kotor, daripada perkara-perkara yang tak elok, jijik dan sebagainya. Maka itu tujuan utama kita pakai kasut. Tapi Nabi tak suruh pakai tu fadilat dia apa ke apa semua, tak ada. Memang tak ada hadis tentang isu berkait dengan kelebihan pakai kasut ke apa dan sebagainya. Baik, itu satu. Maksudnya Nabi suruh kita pakai. Kemudian yang kedua, dalam hadis Nabi SAW, ini kita ambil fiqh dia sebelum kita bincang tentang tabarruk dengan logo, dengan apa semua, letak kat kepala dan sebagainya, letak kat baju ke apa ke, nanti kita nak bincang ni dulu. Kita ambil fiqh dulu kerana kita boleh beramal. Okey, itu satu. Yang kedua, Nabi sebut dalam hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW,
Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka mengkanan. Hari ni kanan ke kiri? Ikut kanan ke ikut kiri? Nabi suka mengkanan. Maksudnya Nabi suka pakai sesuatu belah kanan. Apa dia? Kata Nabi, kata Sayyidatina Aisyah, fi sya'nihi kullihi. Pada setiap tindak tanduk dan perbuatan Nabi, Nabi suka Nabi suka memulakan daripada sebelah kanan. Kemudian dalam hadis tersebut nombor 1, fi na'lai, ketika Nabi pakai kasut ataupun selipar. Tu sunnah tu tuan-tuan. Mulakan daripada sebelah kanan. Kita sekarang terlupa. Terlupa kaki ke kanan. Mulai malam ni kita cuba konsisten pakai kasut daripada sebelah kanan. Pakai selipar daripada sebelah kanan. Tak kira nak pergi jogging ke, nak pergi pasar ke, nak pergi apa, pakai je kasut daripada sebelah kanan. Satu. Kemudian kata Sayyidatina Aisyah, fi tarajjulihi, ketika Nabi sikat rambut. Sikat rambut tu mula pada sebelah kanan. Tak kiralah tuan-tuan nak sikat belakang ke, sebab ada riwayat yang berbeza. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW pada mula tu Nabi suka sikat belah. Habis belah. Kemudian bila Nabi tengok orang-orang di kalangan Nasara dan sebagainya, bila turun wahyu khusus, Nabi sikat belakang. Ada riwayat sebaliknya. Mula-mula tu Nabi sikat belakang, kemudian turun riwayat menyatakan Nabi sikat belah. Kan? Tapi kita nak kata mulakan sebelah kanan. Mulakan sebelah kanan. Kemudian watuhurihi, dan juga ketika Nabi nak membersihkan. Maksudnya mandi wajib mulakan sebelah kanan, wuduk sebelah kanan dan seterusnya. Maka kanan itu adalah sunnah Nabi SAW. Termasuklah pakai kasut. Itu fiqh yang kedua kita dapat daripada hadis yang kita bincangkan ni. Baik. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan juga daripada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW ni yang ketigalah fiqh kita dapat cerita ni, kisah ni. Nabi melarang kita pakai kasut sebelah-sebelah. Maksudnya pakai kasut sebelah ni, katalah contoh kasut kita hilang. Lepas tu nak balik itu kita pakai sebelah je. Kan? Ataupun contohnya kasut kita tu hanyut ke apa ke, hilang lah ceritanya, pakai sebelah. Nabi SAW sebut dalam riwayat Bukhari Muslim tu, sama ada kamu pakai dua-dua ataupun tanggalkan dua-dua. Tapi kalau warna lain-lain macam mana pula? Sebelah warna kuning, sebelah warna biru. Kita kata yang tu pun sebahagian fuqaha sebut, para ulama sebut, termasuk dalam larangan yang kita Nabi tak benarkan itu. Tapi kalau dah tak ada sangat, terpaksa tu okey lah. Terpaksa, maksudnya sementara nak beli kasut lain tu, pakailah. Dah kasut kena curi kan. Lepas tu tak berkasut pula, masuk kereta kaki ayam contohnya. Tapi kita nak kata hadis Nabi tu dalam keadaan yang biasa, maka jangan kita pakai kasut sebelah, ataupun kita yang paling terbaik pakai dua-dua ataupun tanggalkan dua-dua. Itu fiqh yang kita dapat bila mana bercerita tentang kasut Nabi SAW. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, daripada cerita ni, kisah ni juga kita dapat gambaran bahawa sebenarnya ada hadis riwayat daripada Bashir. Kan kalau kita tengok tu daripada Bashir bin Bashir radhiyallahu anhu ajma'in, ketika mana dia masuk ke kawasan kubur. Dan kemudian pada waktu itu Nabi SAW kata, waihak alqi sibyatain. Nabi kata, hati-hati, jangan buat. Nabi kata, tanggalkan kedua kasut kamu. Baik, kata mazhab Syafi'i, harus bila mana satu orang tu masuk kubur, bukan masuk dalam kubur, masuk ke kawasan perkuburan itu, untuk dia menanggalkan kasut. Tanggalkan kasut. Imam Ahmad kata, makruh kalau satu orang dia masuk ke kawasan perkuburan, dia pakai kasut. Dan sebabnya, kata sebahagian para fuqaha antara Imam Ahmad tadi, maksudnya ialah kerana kadang-kadang membawa erti kesombongan, membawa erti takabur dan sebagainya lah. Cuma kita kata dari sudut asasnya, kalau kita dapat buat bila masuk ke kawasan perkuburan untuk kita tanggal selipar ataupun kasut kita, lebih-lebih lagi waktu bila? Waktu kita ittiba'ud janazah, kita ikut jenazah. Waktu kita menghantarkan mayat tu ke kubur, maka lebih baik untuk kita tanggalkan kasut. Kalau orang tak tahu, dia kata benda apa pasal tanggal kasut ni, tapi dia tahu ada hadis sahih, ada apa pendapat mazhab Syafi'i tentang perkara ni. Maksudnya disunahkan kalau mampu buat. Tapi kalau tak buat, tak ada masalah lah. Taklah menjadi satu perkara yang diharamkan kalau masuk ke kawasan perkuburan tidak menanggalkan kasut. Itu hadis riwayat Imam Ahmad seperti mana yang kita sebutkan tadi. Baik, itu tengok cerita pasal capai, banyak fiqh yang kita dapat lah. Itu yang keempat. Yang kelima,
boleh ataupun harus untuk satu orang solat dengan memakai kasut ataupun selipar. Ni pada tempat-tempat yang mana sukar lah nak tanggal. Kalau sini jangan buat pasal masuk Ustaz Amran perhati ni pasal pula pakai ni mesti kuliah semalam ni. Kan. Jadi kita kata tengok pada tempat dan keadaan lah. Kalau berhenti kat tepi jalan ke, kalau Arab biasa je tuan-tuan, dia orang sambil-sambil buka kios kecil-kecil tepi jalan tu, dia orang solat pakai kasut je kan. Cuma kena pastikan bersih lah, tu je lah. Tak ada zahir, tak ada secara zahirnya najis yang jelas, kira bersih lah, kira bersih. Apa dia? Iaitulah dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW solat dengan memakai kasut, dan juga dalam riwayat Imam Tirmizi, dan ini dipanggil sebagai hadis tentang Jibril alaihissalam. Biasa dengar kan hadis ni, yang mana Jibril alaihissalam bila mana di kasut Nabi itu ada najis lah. Kemudian Jibril turun alaihissalam, begitu ada najis, Nabi lemparkan kasut. Nabi tanggalkan kasut tu. Sahabat lain pun pakai kasut juga waktu solat tu, padang pasir lah. Semua pakai lempar. Kata, ini perbuatan baru ni, kena ikut ni sunnah Nabi. Tengah-tengah solat tu duk lempar kasut orang ramai-ramai kan. Kemudian bila selesai solat, Nabi tanya, kenapa kamu buat macam tu? Kata, ya Rasulullah, kami tengok engkau buat, kami buat. Itu nama ittiba, ikut sungguh sunnah Nabi SAW. Baik, jadi sahabat Nabi kata, sebenarnya Jibril datang, wahyu lah, bagi tahu pada aku tengah solat tu bahawa dekat kasut aku ada kotoran. Kan, maksudnya ada najis, sebab tu aku tanggal kan. Kan, jadi isyarat daripada hadis ni, kalau contohnya kita tersedar lah, kita punya pakaian contoh kat kopiah ni tiba-tiba cicak jatuh ke, macam ada rasa jatuh tu, boleh cabutkan je, maksudnya kita letak ke tepi ke apa, tak ada masalah, kita boleh solat. Itu menunjukkan fiqh daripada hadis tu, dan beberapa isu fiqh kita bincangkan ketika mana bincang tentang isu kasut yang kita sebutkan ni. Okey, habis. Itu dia punya fiqh dia. Okey, sekarang ni kita nak tengok dia punya perbincangan juga tentang isu bentuk capal ni sebenarnya. Okey, bentuk capal yang kita nak tengok ni. Baik, di sini kalau kita tengok, saya sebutkan dekat sini. Okey, kajian berkaitan bentuk capal dan ciri-ciri juga sememangnya dilakukan oleh ulama-ulama silam terdahulu. Kan, para ulama dahulu memang sebut tentang apa rekaan, tentang lakaran capal dan sebagainya. Antaranya disebut oleh Al-Hafiz Al-Iraqi, guru kepada Al-Imam Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu guru dia. Antaranya Al-Hafiz Al-Iraqi. Baik, apa dia? Dia sebut dalam kitabnya Alfiyatus Sirah. Alfiyah ni maksudnya bait-bait syair dia karang. Kan ulama dulu ni memang terkenal dengan syair, tuan-tuan. Syair ni tidak lain tidak bukan, tujuannya adalah untuk mudah ingat, mudah hafal. Macam kita apa, formula lah, formula matematik, kalau sekian-sekian apa x, z, y apa tambah apa, jawapan dia apa contohnya kan. Dia formula lah. Baik, jadi kata Al-Hafiz Al-Iraqi, dia sebutkan tentang pertama sekali capal Nabi ni ada dua qibalan tadi tu. Maksudnya ni tapak kasut tu dia ada dua-dua kat tengah. Tengah ni maksudnya adalah macam dua jari macam ni lah. Dia masuk dua jari ni kat sini, kemudian dikepit dengan ibu jari dengan jari yang lain ni. Itulah asalnya lah. Itu asalnya kita kata dua tali. Tapi zaman Sayyidina Uthman dah jadi satu tali, macam slipper Jepun lah. Slipper Jepun kita duk pakai tu kan, jadi satu tali. Tapi sebenarnya dia bukan cerita isu dua tali ke sunnah letak kasut tu ada dua tali. Ada orang langsung tak ada tali, pakai masuk je. Kan, belah atas je. Ada orang macam kasut. Jadi dia bukan bermaksud mesti spesifik kena ada dua tali, tak. Menunjukkan itu yang ada pada zaman Nabi, dan masyarakat Arab pada zaman tu mudah pakai kalau ada dua tali. Kan, dua tali tu masuk jari dua, maksudnya jari apa dua jari ni lah kan. Kemudian kepit dengan ibu jari dengan jari lain. Macam tu lah berjalan. Saya cuba juga dulu sajalah beli-beli kan, nak pakai. Tak selesa jugalah, sebab kita dah biasa satu tali. Dah biasa satu tali, dah biasa tak pakai apa, tak ada tali lah kan. Tapi kita nak kata bukan semesti nak buat kasut mesti ada dua tali tak. Sebab zaman Sayyidina Uthman bin Affan dia buat satu saja. Menunjukkan bahawa benda tu adalah keharusan saja. Yang pentingnya pakai kasut untuk jaga keselamatan kan, pakai slipper seperti mana Nabi sebutkan tadi. Itu saja. Dan kemudian ikut sunnah-sunnah ataupun perbahasan hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Itu dia punya konsep. Baik, apa kata Al-Hafiz Al-Iraqi? Beliau kata lakaran capal Nabi ni pertama sekali depan dia tu agak tajam sikit. Dia kata sebab dia pun tak ada zaman Nabi. Al-Hafiz Al-Iraqi ni tak ada pada zaman Nabi. Dia pada zaman lewat dah. Kalau Imam Ibn Hajar tu sampai dah kurun ke 7 ke 8 lah. Dia lebih kurang macam tu lah. Okey, jadi bila mana dia sebut tu, kemudian dia kata jarak antara dua tali tu, yang tu tadi tu, yang letak tu antara dua jari ni lebih kurang dalam dua jari, dia kata. Itu jarak tali tu. So bukan rapat lah, maksud dua jari.
Itu kata dia. Dan kemudian beliau kata juga dia punya saiz tu lebih kurang dalam kita boleh kata dalam satu jengkal dua jari saiz dia. Maksudnya satu jengkal dua jari macam tu. Itulah dia punya panjang ni, dia kata. Dan kemudian adalah sikit-sikit dia sebut tentang secara ringkas macam manakah bentuk capai. Ini juga disebut oleh Imam Ibnu Athakir dan ulama-ulama yang lain. As-Sakhawi sebut dan seterusnya. Menunjukkan bahawa mereka hanya menggambarkan bagaimana, kan maksudnya kita ni bila sayang Nabi, cinta Nabi, apa berkait dengan Nabi pun kita nak cuba gambarkan dan cuba kita bagi tahu kepada orang. Itulah konsep dia. Bukan maksud suruh lepas ni orang datang kemudian reka. Kan buat logo macam ni, letak dekat kopiah, letak dekat selendang, letak dekat apa. Bukan itu maksud dia. Bukan. Al-Hafiz Al-Iraqi tak isyaratkan macam tu. Imam Ibn Asakir tak isyaratkan macam tu. Mereka hanya menceritakan macam mana bentuk capai Nabi SAW itu saja. Tapi datang orang kemudian dia kreatif dia reka dia apa benda semualah. Okey, itu isu dia. Itu secara ringkas tentang capai Nabi SAW. Kemudian saya nak sebutkan juga apa hukum bertabaruk ni. Kata Syekh Dr. Soleh Al-Munajjid, kata Syekh Ahmad Taimur Bashar dan ulama-ulama yang lain semua sekali lah, menyatakan dia bukan isu tabaruk itu. Isu tabaruk tu semua para sahabat ambil berkat pada Nabi ni. Rambut Nabi, darah Nabi bekam tu pun mereka minum, kan. Bahkan ada sebahagian, tapi riwayat tu dhaif, lemah. Air kencing Nabi semua pun ada sahabat yang minum, iaitu riwayat lemah lah. Saya cerita riwayatnya lemah, kan. Tapi ceritanya tentang isu darah, tentang ambil berkat Sa'id bin Khudair contohnya. Sa'id bin Khudair, Sahal bin Sa'ad ambil jubah Nabi, kemudian cium pinggang Nabi. Memang maksudnya semasa Nabi SAW hidup tu tak ada khilaf di kalangan para ulama boleh ambil keberkatan daripada Nabi SAW. Nak cium rambut Nabi, nak cium badan Nabi ke, nak cium tangan Nabi. Hatta Ummu Aiman, ada riwayat dalam riwayat Imam Tirmizi dan sebagainya, dia pergi ambil peluh Nabi. Kan Nabi tengah baring tu atas sabut lah macam tu. Maksudnya macam apa, yang pelepah tamar semua tu kan, dia buat macam bentuk macam ada alas lah. Jadi ada kesan-kesan peluh Nabi. Dia ambil, dia kata atatayyab bihi, kan, aku nak buat wangian daripada peluh Nabi SAW. Tak ada masalah, kerana Nabi tu ada keberkatannya, dan bertabaruk dengan Nabi, batang tubuh Nabi sewaktu Nabi hidup tu tidak menjadi masalah. Baik, itu isu yang selesai di kalangan para ulama, tak ada khilaf satu pun, keberkatan boleh diambil sewaktu Nabi SAW masih hidup. Baik, isu yang kedua, peninggalan Nabi SAW. Rambut Nabi yang tinggal, apa lagi, capai Nabi, selendang Nabi ke apa dan sebagainya. Kata beliau, itulah Syekh Ahmad Taimur Bashar, sebenarnya bila cerita tentang capai, selendang semua ni, dia biasanya pada zaman kedua, ketiga macam tu lah. Maksudnya pada zaman sahabat ada lagi simpanan-simpanan tu, pedang Nabi apa benda semualah. Kemudian sampai pada zaman tabi'in dia dah mula hilang, tak tahu kat mana, tak tahu pada siapa yang pegang dan sebagainya. Menunjukkan sebenarnya kita tak dapat nak detect lah yang sebenarnya macam mana, apa yang tinggal. Ni rambut Nabi tak tahu rambut siapa kan, janggut Nabi tak tahu janggut siapa, pakat duk kata janggut Nabi, rambut Nabi, semua bertabaruk kan. Okey, ceritanya sini yang kedua, kalau betul dan sahih memang itu daripada Nabi, maka Syekh Dr. Salim Najib, Syekh Ahmad Taimur Bashar dan ulama-ulama lain kata harus untuk bertabaruk. Kalau betul-betul rambut Nabi, persoalannya siapa yang nak confirm kan? Fakta sains, macam mana DNA sains tu kan boleh tahu yang tu pada Nabi, dia pun tak duduk zaman Nabi. Kalau kita bolehlah, saya contohnya dengan anak saya, tahulah boleh ada DNA, boleh tengok sekali. Yang zaman Nabi macam mana? So kita kata di situlah ada keraguan, di situlah ada syak artifak-artifak yang peninggalan daripada Nabi SAW dan sebagainya. Maka menjadi perdebatan di kalangan para ulama, dan kebanyakan yang menyatakan, Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi dan ulama-ulama lain menyatakan bahawa tidak ada satu kepastian dia datang daripada Nabi SAW. Apatah pula yang ketiga, lakaran, kan gambar, kan tulis tu no? Camel jenama camel, unta kan. Ni unta nak zaman Nabi ni kata kan, apa dia namanya adalah, Nabi ada, memang ada unta. Nabi SAW ada salah satunya ialah namanya Qaswa, unta Nabi tu. Unta tu hebat, kan, maksudnya dia ni waktu sampai ke Madinah tu, kata Nabi SAW, da'uha fa innaha ma'murah, kamu lepaskan dia tu macam seolah-olah diperintah oleh wahyu. Kan maksudnya perjalanan dia tu nak berhenti ni jadi Masjid Nabawi ke, berhenti nak duduk, Nabi nak menginap di rumah siapa ke waktu hijrah ke Madinah tu, Nabi kata biarkan, tinggalkan.
Itu nama qaswa. Dalam sejarah pun, sirah pun sama. Waktu hijrah Nabi SAW, waktu wahyu turun, kan, ada kenderaan yang Nabi naik tu semua terduduk bila wahyu turun pada Nabi. Tapi qaswa ni dia kuat. Banyak cerita-cerita berkenaan dengan unta Nabi SAW. Tapi kita nak bagi tahunya, ada juga orang claim, dia kata keturunan unta Nabi. Betul, ada kuda, ada juga. Keturunan kuda Nabi SAW. Ini semua projek-projek marketing lah tuan-tuan, nak buat duit apa semua kan. Kemudian apa lagi, bekas cupak Nabi, dia kata dia jadi simpan cupak Nabi ni, orang lain tak ada simpan. Mana ni betul-betul ni saya dapat daripada ni, tak tahu pada cupak mana, zaman Jepun ke apa, dia kata cupak Nabi kan. Jadi sebab tu sukar untuk menentukan benarkah dia, sama ada secara sainsnya, arkeologinya ke, kan, secara sanad pun sukar untuk menyatakan dia daripada Nabi SAW. Apatah lagi lakaran. Saya sebut, hatta Al-Imam Qurtubi, ada sebahagian pada ulama yang lain, sebagai contohnya Ibnu Asakir dan ulama lain, kata lakaran itu memang dia orang sebut secara jelas ada dia punya kebaikan fadilatnya, memang sebut. Tapi kita kata banyak lagi ulama lain yang menyebutkan bahawa tidak ada kelebihan daripada sudut lakaran ataupun logo yang kita sebutkan tadi. Jadi kita kata untuk Sadu Zara'i, saya ambillah pendapat Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi ni. Sadu Zara'i ni maksud tutup ruang-ruang fitnah, ruang-ruang yang boleh membawa kepada perkara yang tak elok. Maka lakaran ataupun logo dan sebagainya tak perlulah untuk dibuat ataupun diletak di mana-mana, tujuan sekian. Kan bimbang pula, tutup ruang-ruang bawa kepada khurafat, kesyirikan dan perkara-perkara yang pelik-pelik lagi akan berlaku. Itu maksud dia. Tapi kalau hadis Nabi orang tak beramal pula. Yang kita sebut ni zikir pagi, ni zikir petang, ni sunnah Nabi, tak cukup power kot. Dia kena cari logo capal juga kan. Dia kena cari juga benda-benda pedang ke, contohnya unta ke, yang tu baru power. Kita pun pelik masyarakat beragama pada hari ni. Tu belum cerita-cerita khurafat lagi. Yang bawa tu kadang-kadang orang ustaz-ustaz juga kan. Maksudnya yang dia punya background pengajian apa semua tu, kita tahulah background pengajian tu, tapi daripada sudut menukilkan sesuatu, kena hati-hatilah. Dakwa mimpi lah, macam-macam lagi lah tuan-tuan kan. Hari ni berlaku benda ni. Jadi itu antara benda yang kita perlu sangat berhati-hati tentang perkara yang melibatkan agama, melibatkan Nabi SAW. Baik, habis tentang isu ataupun kisah yang ketiga. Kita ambil sikit tadi fiqh dan sebagainya untuk kita boleh beramal lah 5 perkara yang saya sebutkan tadi. Okey, nombor 4. Ada soalan tak sebelum tu? Okey, kalau tak ada saya ambil satu kisah lagi. Sayyidina Umar membunuh anak perempuannya semasa zaman jahiliah. Ni biasa kita dengar, tapi kita nak tengok hujahnya apa. Okey. Kononnya cerita yang berlaku adalah seperti berikut. Umar memejamkan matanya. Anaknya itu ditendang masuk ke dalam lubang yang siap digalinya. Lalu dia menangis. Umar tidak menghiraukannya. Umar menutupkan mata dan terfikir, oh anakku yang comel dan bijak, mengapa engkau dilahirkan sebagai seorang perempuan? Dia menangis. Yang cantik dan bijak lah tu. Tangannya gemetar, menggeletar dan tubuhnya menggigil. Umar, jangan jadi seorang pengecut. Tiba-tiba suara itu datang, terdengar berulang kali di telinganya. Lalu sambil menahan kesedihan, Sayyidina Umar meneruskan lagi menimbun pasir kuluban tadi sehinggalah anaknya itu tenggelam di dalam tanah dan juga meninggal dunia. Baik, pandangan ulama mengenai riwayat ini. Pertama, kisah Umar menanam hidup-hidup anak perempuannya semasa zaman jahiliah, ini adalah ada di dalam tidak ada di dalam kitab-kitab sahih dan muktabar. Bahkan ia adalah riwayat dusta dan juga batil. Malangnya cerita ini tersebar dan dalam kalangan masyarakat dan diterima sebagai sumber sejarah yang sahih, seperti disebutkan oleh Syekh Hasan Hussein dan juga Syekh Dr. Basim Faizal Al-Jawabirah. Ni juga tu saya rujuk kepada kitab saya yang asal 40 kisah palsu tapi masyhur. Kan sebelum ini dua-dua ni juga antara yang saya selalu rujuk adalah Syekh Hasan Al-Hussein ni, dia di Kuwait. Satu ulama besar juga, pakar sirah di Kuwait. Syekh Dr. Basim Fazal Jawabirah ni juga anak murid Syekh Al-Albani yang hebat rahimahullah. Dia di Universiti Urduniyah, dia profesor lah dekat sana. Dia mengajar hadis, pakar hadis dan sebagainya. Maka tak ada satu riwayat pun yang menyatakan tentang sahih tentang Umar membunuh. Umar ni sebenarnya, ada orang kata Umar Al-Khattab, dia sebenarnya Umar bin Al-Khattab. Al-Khattab tu ayah beliau, bukan panggilan. Panggilan dia Al-Faruq kan, yang membahagikan antara yang hak dan juga yang benar. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
Nama sebenar ayah beliau adalah Uthman. Kan biasa kita dengar Abu Bakar bin Abi Kuhafah, tapi nama sebenar Sayyidina Abu Bakar tu adalah Abdullah bin Uthman. Yang Abu Bakar tu Nabi yang panggil. Nabi panggil Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar. Abdullah bin Uthman adalah nama yang paling tepat. Tapi tak apalah, itu panggilan yang masyhur. Okey, jadi perbincangan berkenaan dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini, kita tengok yang membunuh anak perempuan sebenarnya bukan ni je. Sayyidina Umar ni banyak kena, tuan-tuan, banyak kena. Riwayat daripada Syiah memang banyak mereka kritik habis Umar Khattab ni. Kan dalam buku Al-Kulaini sendiri sebut dia ni adalah bahala. Kalau boleh dia nak keluarkan 2 bahala daripada kota Madinah, iaitulah kubur Abu Bakar dengan kubur Umar. Kalau boleh keluarkan daripada kawasan Masjid Nabi tu. Kan? Sedangkan kalau kita tengok Sayyidina Umar tu siap minta izin daripada Aisyah untuk masuk. Baca Syi'arul A'lam Nubala Adz-Dzahabi dan sebagainya. Waktu meninggal dunia kan Sayyidina Umar ni Abu Lu'lu'ah Al-Majusi pergi tikam dia waktu subuh tu kan. Dan kemudian kalau baca panjang lagi sejarahnya, waktu nak masuk ke rumah, sebab tu rumah Nabi kan, kubur Nabi tu rumah Nabi. Sayyidina Abu Bakar kan sebelah kanan, Sayyidina Umar kan sebelah kiri. Jadi bila nak masuk rumah Nabi tu, nak kebumikan, 2 kali Sayyidina Umar pergi tanya, minta pada Aisyah nak dikebumikan sebelah Nabi. 2 kali. Pertama tu Sayyidina Aisyah macam sebenarnya dia lah yang nak. Dia nak dikebumikan di sebelah Nabi sebab yang tadi tu bapak dia sebelah kanan. Kan patutnya Aisyah lah radhiyallahu anha, dan rumah tu rumah Aisyah, rumah Nabi. Tapi di atas permintaan Sayyidina Umar tu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberikan keizinan untuk Sayyidina Umar masuk dalam rumah tu dan dikebumikan di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kita baca ni menunjukkan benda tu ada permission, perkhususan untuk sahabat. Kan bukan Al-Kulaini, siapa ni nama? Siapa ni Iran punya revolusi yang ni dulu? Khomeini. Bagus betul. Kan? Khomeini sebut dalam kitab dia, inilah dia. Kan 2 bahala yang kita kena keluarkan daripada kota Mekah. Satu. Yang kedua, banyak juga riwayat Syiah menuduh Sayyidina Umar ni kaki Arab. Kaki minum Arab. Pada zaman jahiliah. Pada hakikatnya dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Al-Hakim dan sebagainya, hadis sahih, Sayyidina Umar lah yang minta supaya arak ni diturunkan hukuman yang putus. Takkan tiba-tiba tengah mabuk, ya Allah, bagilah hukuman yang putus terhadap hukuman arak ni. Sebab kan kalau tengok ayat tu, surat Nisa ayat 43 dan sebagainya, kita akan tengok ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara, jangan hampiri salat kamu dalam keadaan mabuk. Maksudnya lepas tu boleh mabuk kan. Waktu tu tak jelas hukum tu. Sayyidina Umar doa pada Allah, sehinggalah Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 90. Kan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang tu hukuman putus, tuntas, tak ada dah hukuman keringanan ke apa, pengharaman arak secara total, secara semua. Kan sikit ke banyak semua diharamkan. Siapa yang minta doa? Sayyidina Umar Khattab lah. Tiba-tiba Syiah pergi tuduh dia ni kaki arak pada zaman jahiliah. Ni juga antara tuduhan Syiah ni. Antara tuduhan Syiah yang menyatakan Umar ni kaki bunuh anak perempuan zaman jahiliah. Memang tak dinafikan. Zaman jahiliah tu memang antara dia punya apa kita kata turun temurun adat dia bunuh anak perempuan memang. Tapi Sayyidina Umar tak pernah buat benda tu. Kemudian dituduh Umar ni kena letih dengan isteri dia. Kena letih kan. Ada sahabat ni dia kata nak pergi minta bantuan lah pada Sayyidina Umar ni nak sihatkan, sebab orang rumah dia selalu berceramah. Selalu berletih lah dekat rumah, sikit-sikit berletih kan. Dia pun pergilah nak jumpa Sayyidina Umar Khattab. Pergi nak jumpa, tengok lah Sayyidina Umar Khattab pun kena letih dengan isteri dia. Tak apalah, aku patah balik lah, kata macam kan. Sayyidina Umar tu sedar lah dia datang, maka Sayyidina Umar panggil dia balik. Kenapa? Dia kata tadi sebenarnya aku datang nak minta bantuan pada engkau, nasihat. Kan ni cerita ringkas lah ni. Tu yang biasa disebarkan. Tapi bila aku tengok engkau pula kena letih, jadi aku balik lah kan. 2 kali 5 je kan, 5 kali 2, 2 kali 5. Baik aku balik, kata. Ini juga cerita menunjukkan betapa rendahnya Sayyidina Umar Khattab tu. Dalam riwayat Muslim, syaitan kalau tahu mana Sayyidina Umar Khattab lalu, dia lalu jalan lain, punya takut kat Sayyidina Umar Khattab. Balik ke rumah kena letih dengan isteri. Tuan-tuan bayangkan, syaitan takut dengan Sayyidina Umar, balik rumah kena letih dengan isteri. Tak kena langsung. Jadi kita kata sangat banyak tomahan-tomahan kepada para sahabat. Batu Syiah ni dia lepas Nabi wafat ni 2-3 orang je, Abu Miqdad bin Al-Aswad, Salman Al-Farisi, kan Bilal bin Rabah, adalah bapa-bapa yang menyatakan bahawa ni je tak murtad, lain semua murtad. Paling teruk murtad Abu Bakar dengan Umar. Jadi kalau kita baca tentang Syiah ni jadi gerah kan. Tapi kita nak kata asalnya dengan sebab itulah mereka menuduh pelbagai perkara, termasuklah kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dan fakta sejarah ni tuan-tuan gini je. Kalau dia pelik sikit,
apa yang berkaitan dengan sahabat tu, kita kena ada question, kita ada persoalan. Betul ke macam ni? Kalau perkara tu nampak macam memburukkan sahabat, kita kena ada terus unsur yang kita kata ni betul ke ni buruk sahabat macam ni. Kebanyakan yang tu tak betul. Kan itu kita tak cerita lagi tentang zaman Marwan bin Al-Hakam, banyak lagi cerita-cerita yang pelik-pelik. Sebarkan surat, buat surat layang, buat surat palsu sehingga tamakkan kepada pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, lagi teruk kena tu kan. Jadi kita kena hati-hati. Ada je keburukan sikit dia letak pada sahabat tu, kita kena check dulu, kena pastikan dulu. Termasuklah Abdul Rahman bin Auf merangkak masuk syurga. Tu benda pelik-pelik tu kan. Jadi itu benda kita perlu jaga. Nabi pun kita jaga, para sahabat pun kita jaga. Okey, satu bukti yang menyatakan cerita ini adalah palsu dan rekaan semata-mata. Pertama, riwayat tersebut tidak ada dijumpai sama sekali dalam mana-mana kitab Ahlussunnah wal Jamaah, sama ada dalam kitab hadis sahih ataupun kitab hadis dhaif. Dhaif pun tak ada. Bahkan dalam kitab tarikh sejarah Islam yang ditulis para ulama Ahlussunnah juga tidak ada dan tidak pernah disebutkan sama sekali kisah ini. Satu. Dua, riwayat kisah ini sering dan banyak disebut serta disebarluaskan oleh mereka yang pemahaman Syiah Rafidah yang sesat dan sangat dengki dan musuh dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Khattab, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in dan seluruhnya. Tiga, Al-Hafiz Imam Ibn Kathir menyatakan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, berkata Al-Waqidi dan Ibn Kalbi, Umar Al-Khattab berkahwin dengan Zainab binti Mad'un, adik-beradik kepada Uthman bin Mad'un. Uthman bin Mad'un ni apa? Yang bila mana dia meninggal tu dalam riwayat Imam Tirmizi kan bergegar arasy. Bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kalau kita tengok dalam sirah, beliau ni kata apa? Kalaulah aku ni masih hidup kan, kiranya berguna untuk Islam, untuk aku berjihad semua, hidupkan aku. Kata macam tu. Kalau aku ni dah tak ada apa-apa peranan dalam Islam, maksudnya menuju kematian, maka matikan aku. Maksud hidup dia tu memang untuk berjihad, berjuang. Memang itu janji dia. Apa-apa pun untuk Islam dia akan pergi ke depan dulu. Sanggup mati syahid. Maka sebab itulah dia ada kelebihan di sisi Nabi SAW sehingga aras bergegar. Yang talak bergegar tu tak betul lah. Tengok tuan-tuan, di Malaysia ni logik akal kan. Mac 2020 ni waktu PKP ni, Mac 2020 sampai Oktober 2021, kes penceraian kat Malaysia ni 66,444. Setiap hari tu 121 kes penceraian kat Malaysia, yang banyaknya kes orang Islam lah. Berapa banyak kali bergerak aras? Cara logiknya lah kan. Itu kita kata riwayat tu tak betul, riwayat palsu. Cuma daripada sudut yang Uthman bin Maz'un tadi tu betul, sahih. Maksudnya kelebihan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, kemudian saya ambil sikit lagi. Okey, dan melahirkan daripada zuriat bernama Hafsah binti Umar, Abdullah dan Abdurrahman. Ni tigalah anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hafsah dengan Abdullah ni Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Hafsah ni kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Hafsah lahir, kalau tuan-tuan tengok dalam buku tu bukan 50 tu, 5 tahun saja. Kan 5 tahun saja. Okey. 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan menjadi rasul. Seperti mana juga di dalam riwayat Al-Hakim. Dalam Mustadrak, kitab Al-Hakim dalam Mustadrak. Maksudnya tuan-tuan, waktu Sayyidina Umar, waktu Nabi SAW jadi Nabi tu umur 40 tahun kan, Sayyidina Hafsah tu umur 35 tahun. Maksudnya waktu tu zaman jahiliah lagi, dan lahir tu memang confirm lah pada zaman jahiliah. Maka Sayyidina Umar Khattab ni dia ada seorang je anak perempuan. Dalam ni lah dengan Zainab binti Maz'un tadi tu, Hafsah binti Umar. Jadi kalau kata bunuh anak perempuan, siapa Hafsah tu? Boleh hidup kahwin dengan Nabi SAW. Kan 35 tahun umur dia, Nabi umur 40. Kan 5 tahun sebelum kebangkitan Nabi SAW jadi Nabi. Itu menimbulkan kemusykilan. Siapa pula yang dibunuh oleh Sayyidina Umar tu, yang perempuan tu? Itu pelik. Okey. Kemudian seterusnya, ini bermakna Hafsah binti Umar lahir pada waktu sebelum Islam datang, bahkan beliau membesar sehingga berkahwin dengan Nabi SAW. Dengan ini terbukti ia adalah tomahan dan tuduhan jahat semata-mata. Okey. Menguburkan anak hidup-hidup bukan berasal daripada tradisi keluarga Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Okey, ada orang kata ada hadis. Okey, hadis ni bukan cerita Umar tu bunuh anak dia. Kita tengok dulu. Baik, daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Aku pernah mendengar Umar bin Al-Khattab berkata ketika ditanya tentang firman Allah, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup ditanya, apakah dosa yang menyebabkan mereka dibunuh? Ni surah Takwir pada ayat 8 dan 9. Sayyidina Umar menjawab, Qais bin Asim pernah mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, sesungguhnya aku pernah menguburkan hidup-hidup 8 orang anak perempuanku pada zaman jahiliah.
maka Nabi SAW berkata, merdekakanlah seorang hamba, seorang budak lah, hamba, untuk setiap anak perempuan, maksudnya 8 tu 8 orang lah, yang engkau kuburkan hidup-hidup sebagai kafarah. Tu kafarah lah, tapi kifarah dosa engkau. Qais bin Asim menjawab, aku memilih unta. Nabi SAW bersabda, jika engkau mahu, bersedekahlah dengan seekor unta untuk setiap anak perempuanmu yang engkau kuburkan hidup-hidup. Ini tuan-tuan tengok, direkodkan oleh Al-Bazar dalam Musnad Al-Bazar. Al-Haythami berkata, dan perawi dalam isnad, dalam sanad ini Al-Bazar adalah perawi yang ada dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim, kecuali Husain bin Mahdi Al-Aili dan Al-Aili dan perawi yang thiqah. Maksudnya hadis ni sahih, diriwayatkan daripada Umar Khattab menerangkan tentang kafarah, penebus dosa bagi mereka yang pernah menguburkan hidup-hidup anak perempuan pada zaman jahiliah. Ketika Umar bin Khattab meriwayatkan hadis tentang perbuatan Qais bin Asim di atas, beliau tidak menceritakan tentang perbuatan dirinya menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Maka ia membuktikan bahawa Sayyidina Umar bin Khattab tidak pernah menguburkan hidup-hidup anak perempuannya. Orang silap faham. Hadis ni cerita, Sayyidina Umar cerita, iaitulah siapa, Qais bin Asim tu datang jumpa Nabi, kata aku pernah bunuh anak perempuan. Umar menakalkan cerita yang dia dengar bila mana dia Qais ni datang jumpa Nabi, bukan dia yang bunuh anak perempuan tu. Ini juga antara kesilapfahaman bila orang kata Umar bunuh anak perempuan di waktu zaman jahiliah berdasarkan hadis ni. Ini juga tak tepat. Kan, maksudnya tak ada satu pun bukti kelebihan fakta sejarah yang menyatakan Sayyidina Umar pernah membunuh anak perempuannya waktu zaman jahiliah. Sebab tu saya sebut kena hati-hati tuan-tuan. Nak riwayat tentang para sahabat yang ada sikit rasa macam tak betul kot, sahabat tak buat macam ni kot. Tu kena hati-hati. Dan bimbang takut fitnah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu alam. Saya berhenti dulu kot dekat sini. Kita ambil 2 je malam ni. Nanti kita sambung tentang Sayyidina Abu Bakar menyuapkan makanan kepada Yahudi tua dekat Madinah. Kemudian juga kisah Uqashah yang ingin memukul Nabi SAW sebelum baginda wafat. Uqashah bin Mihsan. Kan? Uqashah bin Mihsan ni antara sahabat yang mana dia termasuk dalam 70,000 sahabat yang masuk syurga tanpa hisab. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kan? Maksudnya Uqashah bin Mihsan ni hebat. Yang tepat ni kalau tuan-tuan letak nama anak Uqashah. K itu 2. Uqashah. Uqashah tak berapa tepat lah, tapi dalam bahasa Arab Uqashah lebih tepat. Itu nanti insya-Allah kita akan bincang pada waktu-waktu yang akan datang. Ada persoalan tuan-tuan? Apa-apa persoalan lah, luar topik pun tak apa. Kalau ada persoalan. Ada? Okey, kalau tak ada kita berhenti dulu kat sini. Insya-Allah kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.